Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan guru daerah Johor Bahru yang saya kasih sekalian. Bertemu kita pada kali ini di Alam Maya. Sebelum ini kita boleh bertemu secara bersemuka dalam bengkel ataupun dalam khusus-khusus kajian tindakan Peringkat Johor Bahru. Tapi kali ini oleh kerana kita terkengkang dengan pandemik COVID-19, kita bertemu secara Alam Maya melalui video. Video ini disediakan untuk penggunaan rakan-rakan, khususnya bagaimana untuk membina kajian tindakan. Jadi objektif video ini adalah supaya rakan guru dapat memahami definisi kajian tindakan dan cara melaksanakan kajian tindakan. Ini merupakan salah satu cara untuk mula kaji saja. Dan seterusnya, melalui video ini juga diharapkan kriteria kejayaan ini adalah rakan guru akan dapat mengetahui kepentingan kajian tindakan kepada guru. Yang kedua, menyatakan definisi kajian tindakan. Yang ketiga, memahami proses atau langkah melaksanakan kajian tindakan. Yang keempat, dari mana hendak memulakan kajian tindakan cikgu. Yang kelima, cikgu boleh membuat catatan kajian tindakan yang telah dihasilkan atau dilaksanakan. Baiklah, rakan guru, saya mulakan dengan pengenalan berkaitan dengan profesi keguruan. Kita guru, rakan guru adalah guru, saya juga guru. Di mana peranan kita yang pertama adalah guru sebagai ejen perubahan. Sebagai ejen perubahan bermakna kita perlu merubah diri kita sebelum kita mampu untuk merubah orang lain. Orang lain maksudnya di situ adalah khususnya kepada anak-anak murid kita. Jadi dalam merubah, untuk fungsi kita untuk merubah sebagai ejen perubahan, yang perlu kita ubah bagi diri kita adalah bagaimana kita melaksanakan proses PDP di dalam kelas. Kemudian akan berlaku perubahan kepada anak murid kita. Saya mengambil contoh bagi guru matematik. Daripada murid yang hadir ke sekolah yang tidak mengenal, tidak tahu mengira 2 campur 2 itu 4, guru mengajar murid ini dan murid dapat belajar dan berlaku perubahan daripada tidak tahu 2 campur 2 itu 4 menjadi mereka tahu 2 campur 2 itu 4. Itu maksud yang paling mudah merubah. Guru sebagai ejen perubahan. Daripada perubahan yang kita buat dalam pedagogi kita, dia akan mencetuskan satu budaya inovasi, iaitu di mana kita nak menggalakkan, tujuan kita dia menggalakkan lahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif yang bersesuaian dengan pelan pembangunan pendidikan negara kita. Yang kedua, peranan guru adalah untuk membentuk masyarakat selari dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, diharapkan bahawa guru mempunyai orientasi amalan pemikiran penyelidikan. Maknanya semua guru berfikir secara seorang penyelidik. Di mana hasil dari pemerhatian kita akan mendapat data. Daripada data itu kita akan fikirkan bagaimanakah kita boleh gunakan data tersebut untuk membuat perubahan. Dan sebagai seorang guru yang mengamalkan kajian tindakan ini, kita akan melihat bahawa secara tidak langsung kualiti diri kita dapat ditingkatkan dari segi kaedah dan juga dari segi ilmu yang ada pada kita. Dan dengan semangat itu juga, rakan guru akan sentiasa berusaha untuk menambah baik amalan di dalam bilik darjah dan meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan di negara kita. Seterusnya saya ingin berkongsi kepada rakan guru iaitu tentang kelebihan kajian tindakan. Kajian tindakan ini akan menghasilkan guru-guru yang mengamalkan kajian tindakan akan membentuk guru yang reflektif, yang memberi kesan ke arah diri guru itu sendiri. Dengan kajian tindakan mampu membangunkan profesionalisme kita sebagai seorang guru, dapat meningkatkan kualiti diri kita atau kompetisi diri kita sebagai seorang guru. Dia akan meningkatkan kepuasan kerja kita apabila kita lihat sebagai ejen perubahan dalam berlaku impak kepada anak murid, maka kita akan puas dalam arti kepuasan bekerja. Dia dapat menonjolkan kebolehan kita, dan ini bersesuaian dengan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam gelombang ketiga, iaitu hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai keteladanan dalam kalangan rakan guru di sekolah, di mana rakan-rakan guru ini akan menjadi teladan kepada rakannya di sekolah tersebut ataupun di sekolah lain.
membantu pengkaji. Diri kita guru ini adalah pengkaji untuk menghadapi cabaran hari ini. Dan sudah pasti kita berada pada hari ini dengan cabaran COVID-19, pandemik COVID-19 yang satu dunia hadapi, dan kita tidak pernah menghadapinya. Dan apabila kita menghadapi cabaran ini, sudah pasti menuntut kita berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Dalam menghadapi situasi begini, kita perlulah bersikap profesional. Profesional maknanya kita nak menyelesaikan masalah itu dalam amanah tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Dan kita sebagai guru yang melaksanakan kajian tindakan, maka kita akan keluar dari konggongan amalan rutin kita. Amalan yang selalu kita buat daripada tahun ke tahun, hari ke hari, kita masuk ke amalan yang sama, kita akan berubah. Kita akan buat sesuatu yang baru yang akan kemungkinan memberi impak yang besar. Yang paling penting, memberi impak yang besar kepada anak-anak murid kita. Dan seterusnya, kita melihat guru yang mengamalkan kajian tindakan yang memiliki kuasa untuk membuat keputusan. Apa yang dimaksudkan mempunyai kuasa membuat keputusan ini adalah bila cikgu diberi jadwal waktu di dalam kelas dengan waktu tertentu, maka di situ adalah kuasa cikgu bagaimana cikgu menggunakan masa dan juga kuasa yang telah diberikan kepada guru. Seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi kajian tindakan. Definisi kajian tindakan dalam konteks pendidikan. Kajian tindakan ialah satu bentuk kajian inquiry refleksi ke diri. Saya ulang balik, iaitu inquiry refleksi ke diri yang dilakukan oleh pengamal, penyelidik, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi sosial mereka sendiri. Jadi saya nak fahamkan kepada rakan-rakan bahawa dalam konteks kajian tindakan ini, inquiry refleksi ke diri di sini adalah kajian tindakan itulah kita mengkaji diri kita sendiri dalam situasi sosial mereka sendiri. Bermakna kalau saya sebagai seorang guru, saya mengaji diri saya. Saya mengajar tingkatan bahasa Melayu, subjek mata Melayu, bahasa Melayu di tingkatan 4. Saya mengkaji tentang diri saya di kelas situasi sosial adalah di kelas tempat saya mengajar, iaitu di kelas 4.1 di sekolah SMK Sri Rahman ini. Saya ulang balik, iaitu merupakan satu kajian inquiry refleksi ke diri. Inquiry, ingin tahu tentang diri kita, tentang amalan kita mengajar dalam kelas, di dalam situasi sosial, maknanya di dalam kelas kita sendiri. Kita adalah pengkaji, ataupun dengan cara mudah, kita mengkaji diri kita sendiri. Okay? Dan sebagai penyelidik, dalam konteks kajian tindakan ini, mereka atau saya ini melaksanakan tindakan praktik, ataupun tindakan praktik itu adalah intervensi yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing. Di sini adalah untuk meningkatkan kualiti, membaiki amalan saya, itu teknik ataupun cara saya mengajar di dalam kelas. Dan seterusnya, bagi meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu berlaku. Maknanya di sini meningkatkan kefahaman, maknanya tentang diri saya, situasi itu di dalam kelas saya, apa yang tak kena sebenarnya, apa yang saya mengajar ni, kenapa keputusan anak murid saya begini. Di dalam kelas kita yang mengajar, apa yang perlu kita lakukan. Kita membuat refleksi supaya murid kita ini mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Contohnya kalau kita dah tetapkan hari itu objektifnya apa, kriteria kejayaannya apa yang perlu mereka dapat, tapi bila kita buat penilaian, jika mereka tidak dapat, adakah punca sebab masalah itu timbul daripada murid atau keadaan semasa, ataupun memang berpunca daripada diri kita sendiri. Dan dalam konteks saja tindakan ini, saya ingatkan di sini adalah dia mempunyai kitaran, satu kitaran kajian tindakan, iaitu kita nak memulakan kajian tindakan itu memula dengan memerhati, perhati, kemudian refleksi. Bila kita dah perhati, kita ada maklumat, kita membuat refleksi. Yang kedua, kita membuat perancangan, dan kita mengambil tindakan atau melaksanakan intervensi bagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi. Dan
dalam konteks ini saya nak menerangkan sedikit, saya tekankan sedikit berkaitan dengan refleksi. Sebab refleksi merupakan salah satu ciri yang amat penting bagi kajian tindakan. Dan kalau kita lihat, dikatakan refleksi itu membawa maksud adalah satu aktiviti penting di mana seseorang individu itu mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui, memikir-mikir dan mempertimbangkan serta membuat satu penilaian. Baik, cikgu, saya ambil contoh. Kita berada dalam kelas, kita mengajar. Okey. Kita dapati kita membuat pemerhatian dalam kelas. Bila kita mengajar, kita membuat pemerhatian dalam kelas dalam kalangan anak-anak murid kita. Dari penilaian yang kita buat atau sebagainya, bila kita selesai, kita melihat dan kita lihat di situ kita sebenarnya kita mendapat data. Sama ada data itu kita dapat melalui pemerhatian kita, pemerhatian atau pemerhatian kita melalui keputusan-keputusan ataupun latihan-latihan yang kita tanda, dan kita fikir-fikir jikalah sepatutnya SC ataupun kriteria kejayaan dicapai hari itu, murid gagal untuk capai, tak dapat. Kalau ada 3, bila ketiga-tiga ada 10 murid tak capai ketiga kriteria kejayaan. Jadi kita fikir-fikir, membuat penilaian, kenapa berlaku begini? Apa sebabnya berlaku begini? Adakah faktor murid, faktor kita, dan sudah pasti faktor kita antara yang kita kena fikirkan bagaimana kita nak merubah kaedah kita supaya murid yang sebut tadi dapat menguasai kriteria kejayaan yang ditetapkan. Jadi melalui refleksi ini kita akan mentafsir tentang kemahiran kita, amalan kita mengajar, dan kita berusaha untuk meningkatkannya. Dan refleksi ini juga membantu kita menilai sesuatu strategi pengajaran dan bahan-bahan pengajaran atau kaedah pengajaran yang kita gunakan, adakah sesuai atau tidak. Sebab kalau kita maklum bahawa dalam kelas kita kalau muridnya 35, mempunyai pelbagai intelijen dalam itu, mempunyai dan kita adakah satu kaedah yang kita gunakan itu boleh diterima oleh 30 murid di dalam kelas itu. Mungkin ada antara murid tidak dapat menerima cara atau kaedah yang kita gunakan, dan kita kena bantu untuk membetulkan atau memulihkan murid ini, menyelesaikan masalah ini supaya murid dapat menguasai topik atau tajuk yang sepatutnya mereka kuasai. Itu adalah hak murid yang perlu kita tunaikan sebagai seorang guru yang mempunyai nilai kita mengamalkan profesionalisme yang tinggi. Jadi, seterusnya saya terangkan pada rakan guru berkaitan dengan proses kajian tindakan ini, iaitu kalau kita lihat, kita mulakan dengan pemerhatian. Bila kita masuk kelas, kita mengajar, memang kita perhatikan anak murid kita, kita akan mendapat data, apakah data kita, kita perhati dulu di situ. Daripada latihan yang kita tanda, kita perhatikan. Daripada tingkah laku murid, kita perhatikan. Daripada keputusan ujian, kita perhatikan. Mesti ada yang tidak kena. Utamanya ada masalah-masalah yang kita nampak di situ yang kita perlu ambil tindakan. Dan daripada pemerhatian ini kita membuat refleksi. Kemudian daripada refleksi, kita nak selesaikan masalah ini, kita merancang. Kita berfikir apakah yang perlu kita lakukan untuk membantu murid-murid yang masih tidak dapat atau masih tidak mencapai objektif atau kriteria kejayaan yang kita tetapkan. Dan seterusnya kita ambil tindakan. Dan dalam proses kajian tindakan ini, cikgu, saya ulang semula. Yang pertama, memerhati. Kita buat pemerhatian. Yang kedua, kita membuat refleksi. Yang ketiga, kita membuat perancangan atau rancang. Dan yang keempat, kita ambil tindakan. Di bahagian refleksi itu, kita melihat dari sudut banyak yang kita nak tengok tentang diri kita, tentang murid kita, tentang bahan kita, tentang kaedah yang kita gunakan semasa kita mengajar. Baiklah rakan-rakan, seterusnya saya akan terangkan tentang pelaporan kajian tindakan. Sebenarnya penulisan laporan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus. Tidak mempunyai format yang khusus. Pelaporan boleh disampaikan mengikut format atau gaya penyelidik itu sendiri. Walau bagaimanapun, apa yang paling penting dalam penyediaan laporan kajian tindakan, dia mesti sistematik. Oleh kerana kajian, laporan ini mesti ditulis secara sistematik, jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Sebab salah satu lagi usaha kita adalah untuk menyebarluaskan idea cikgu atau tindakan yang telah dilaksanakan, kita kongsi dengan rakan-rakan guru yang lain. Sebab itu perlu jelas. Jelas di mana setiap
term ataupun bahagian-bahagian itu ditulis secara dapat mudah difahami, maksud saya. Itulah itu mudah difahami sehingga tidak menimbulkan persoalan kepada rakan-rakan kita yang lain. Yang paling penting juga dalam pelaporan itu mesti ada 4 perkara, iaitu dalam lengkap dalam satu kitaran melaksanakan kajian tindakan. Itu pelaporan mesti ada 4. Yang pertama, ya, kita memerhati tadi. Yang kedua, kita merefleksi. Yang ketiga, kita merancang. Dan yang keempat, kita bertindak. Dia melibatkan satu kitaran. Dan sebagai satu panduan laporan kajian tindakan yang dibekalkan oleh pihak EPRT, yang mempunyai perkara berikut. Yang pertama, tajuk. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, kali ini ditambah tentang demografi atau profil sekolah dan murid berkaitan dengan sekolah yang tempat kita buat kajian. Yang keempat, melaksanakan kajian tindakan, iaitu kita lihat pemerhatian. Dalam pemerhatian ini kita akan dapat isu dalam bilik darjah. Apa isu kita? Apa masalah kita? Daripada masalah itu, dan kita buat membuat refleksi daripada pemerhatian tadi. Pemerhatian, kemudian kita buat refleksi. Daripada refleksi kita timbul satu kesedaran baru dalam diri kita, mereflect diri kita dan timbul satu kesedaran baru dalam diri kita. Kita sensitif dengan keadaan murid kita. Kita nak merubah kaedah pembelajaran kita. Kita merancang. Bila kita merancang ini, kita kena tetapkan dalam bahagian perancang itu, kita tetapkan apakah objektif yang kita nak capai. Bila kita membuat kajian tindakan, apa objektif kita? Dan apakah metodologi untuk mencapai objektif tersebut? Pertama, dalam merancang kita kena pastikan apa objektif kita. Yang kedua, metodologi, apakah kaedah untuk kita dapatkan data bagi membuktikan agar kita dapat ukur nanti bahawa objektif kita tercapai atau tidak. Metodologi itu dah cara kita mendapatkan data. Dan seterusnya, kita bertindak. Itu kita melaksanakan intervensi yang kita perhatikan dalam metodologi untuk mencapai objektif. Maknanya intervensi kita mesti ke arah nak mencapai objektif. Dan kita mesti ada data nak membuktikan bahawa objektif itu dapat dicapai atau tidak. Kemudian setelah kita bertindak, kita membuat pemerhatian semula. Pemerhatian semula selepas tindakan dilaksanakan. Kemudian kita buat refleksi. Kalau dulu saya suka gunakan perkataan refleksi keseluruhan kajian. Sama ada objektif yang kita tetapkan tadi melalui intervensi yang telah kita laksanakan dapat dicapai atau tidak. Kemudian jika kita dapati bahawa intervensi yang kita laksanakan tadi gagal atau kaedah yang kita gunakan tadi gagal untuk mencapai objektif yang telah kita tetapkan, kita kena merancang semula, kita kena buat semula apakah intervensi seterusnya yang kita nak laksanakan bagi menyelesaikan masalah yang telah pasti. Dan bila kita dah merancang, kita akan membuat bertindak semula dan jika perlu dan seterusnya kita menyediakan kesimpulan bagi laporan ini. Tapi untuk kali ini, untuk laporan ini sebenarnya pihak bahagian belum mengeluarkan satu format khusus. Cuma dia beri panduan sahaja ini bagaimana nak menulis pelaporan kajian tindakan untuk pengetahuan rakan-rakan. Seterusnya pergi kepada tajuk. Dalam kita menulis dan menghasilkan kajian tindakan, kita mesti beri tajuk lah sebab kita menulis laporan. Perkara utama yang perlu diberikan perhatian dalam menulis tajuk penyelidikan akademik ialah menggambarkan subjek atau skop kajian. Skop kajian kita tu apa? Fokus kajian kita tu apa? Jadi skop kita mesti jelas, gunakan perkataan yang boleh menimbulkan positive impression, maknanya dapat pandangan positif, menarik perhatian pembaca untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, daripada tajuk dah menarik, maknanya nak tahu apa cerita sebenarnya kajian ini dengan lebih lanjut dan menggunakan istilah terkini dalam bidang yang dikaji. Itu dan diberikan contoh, beberapa contoh. Kalau kita lihat diberikan 5 contoh di situ, rakan-rakan boleh lihat contoh yang diberikan oleh pihak bahagian. Seterusnya, satu tambahan baru bagi penulisan kajian tindakan pada tahun 2021 ini adalah berkaitan dengan demografi sekolah dan murid. Cikgu tambah sedikit, okay.
dalam demografi sekolah itu berkaitan dengan latar belakang sekolah untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang situasi di sekolah tersebut. Maklumat yang boleh dimasukkan adalah seperti lokasi sekolah cikgu di mana. Kalau sekolah saya di saya buat adalah SMK Sri Rahmat, ada di pinggir Bandaraya Johor Bahru. Bilangan guru berapa, bilangan bilik darjah berapa, enrollment murid, kebitaraan sekolah kalau ada kebitaraan sekolah, infrastruktur, kemudahan yang disediakan sekolah, dan juga maklum penting dan penting mengenai beberapa maklumat utama yang penting lah berkaitan untuk kita kenalkan kepada pembaca tentang sekolah kita. Selanjutnya cikgu sini kita lihat kepada kitaran. Kitaran dalam panduan pelaksanaan kajian tindakan yang dibekalkan oleh pihak bahagian dan saya telah sebutkan tadi, dan kita boleh lihat di PowerPoint ini, itu di mana kalau kita lihat di membuat pemerhatian itu dikatakan K1A itu ialah perhatikan isu dalam bilik darjah dan perihalkan apa yang berlaku. Kita duk perhati apa yang berlaku dalam kelas. Contoh perkara yang diperhatikan, markah pencapaian akademik murid, keadaan fizikal, mental murid, persaranan murid. Kalau saya sebagai guru bahasa Melayu, sudah pasti saya akan melihat dalam konteks saya mengajar, tulang belakang bagi bahasa Melayu adalah karangan, mengarang. Saya akan lihat, perhatikan bagaimana kemahiran mengarang murid saya di dalam kelas. Sebab saya baru berjumpa murid bagi tingkatan 4, maknanya dia daripada tingkatan 3 naik ke tingkatan 4. Di situ saya juga perhatikan, dapatkan data berkaitan dengan di mana tahap kemahiran mengarang anak murid saya. Jadi kemudian bagilah merefleks bila kita dah dapat maklumat atau data yang kita kumpulkan tadi, sama ada daripada pemerhatian tadi. Kalau saya dalam pemerhatian tadi, saya boleh melihat di dalam kelas mereka boleh menulis. Jadi saya lihat bagaimana kemampuan mereka menghasilkan ayat dalam penggan. Kemudian bila mereka hantar latihan kepada saya boleh semak dan saya melihat apakah maklumat sama ada kemahiran itu mereka berada di tahap yang bagaimana. Kemudian daripada maklumat yang saya peroleh dari pemerhatian itu, saya merefleksi. Seterusnya adalah kita membuat refleksi, iaitu K1B. Berdasarkan kepada pemerhatian atau data dibahaskan kembali, buat refleksi apa yang mungkin telah menyebabkan berlakunya perkara yang diperhatikan di K1A tadi. Di sini kita perlu kenal pasti punca isu yang berlaku melalui refleksi kendiri dan fikirkan jalan penyelesaian. Di sini kita membuat refleksi. Selalunya kita melihat mungkin cara pengajaran saya memang berbeza dengan guru dulu. Mungkin cara saya mengajar situ murid tidak terima dan saya kena baiki apakah cara kaedah untuk saya pastikan murid ini boleh menghasilkan karangan atau mengurai isi karangan dalam perenggan mereka. Dan sini saya kena memikirkan beberapa cara yang mudah, yang murid boleh ikut dan murid boleh faham, hasilnya mereka boleh mengarang. Jadi seterusnya saya akan masuk kepada K3, K1C, iaitu bahagian ketiga. Itu saya merancang apakah saya nak buat. Berdasarkan refleksi, rancang apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jalan penyelesaian masalah tadi. Kita kena rancang apa kita nak buat. Macam kita masuk kelas, kita nak bantu murid ni, apa kita nak buat? Kita nak guna kaedah apa? Apa teknik kita nak guna? Cara mana kita nak bantu murid ini? Di sini kita rancang. Dan dalam rancang itu, kita kena tetapkan apakah objektif. Apakah objektif yang kita nak capai dalam kalangan murid-murid tadi. Apa yang kita hasratkan dan bagaimanakah, apakah di bahagian merancang ini kena tentukan, cikgu kena tentukan apakah metodologi yang sesuai untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Suka saya ingatkan di sini cikgu, metodologi yang cikgu atau kaedah untuk mendapatkan data yang cikgu pilih sekurang-kurangnya 2 sumber data cikgu supaya data kita ini, kajian kita ini boleh diterimalah, kita sahlah. Contoh kalau kita dapat satu sumber data saja mungkin boleh dipertikaikan. Jadi kita dapatkan 2 sumber data, jadi cikgu boleh dapat, saya buat pemerhatian dalam kelas masa murid menulis. Dia ambil masa macam mana, lama ke tidak, kan? Dia masih lagi tu. Kemudian saya menilai esei yang mereka hasilkan. Dan rakan guru juga boleh
menggunakan kaedah temu bual. Jika murid-murid ramai, maknanya sasaran dalam kajian itu ramai, lebih daripada 30, mungkin rakan-rakan boleh guna kaedah soal selidik. Itu boleh kita gunakan. Itulah kaedah metodologi untuk mendapatkan data bagi menyokong kajian kita. Selepas kita merancang, seterusnya kita masuk melaksanakan tindakan. Okay. Itu di bahagian K1D di sini. Berdasarkan kepada perancangan, lakukan tindakan intervensi mengikut metodologi yang telah ditetapkan. Contoh intervensi kat sini. Okay. Buat projek ke, buat bahasan ke, pementasan APM yang baru atau kaedah pembelajaran yang baru. Okay. Nanti saya akan berikan contoh, satu contoh lengkap bagaimana kita membina ataupun apa yang intervensi yang telah dihasilkan. Kalau kita lihat, sebenarnya rakan guru ni melalui PLC atau sebagainya memang kreatif, boleh menyelesaikan masalah dan dalam panitia tersebut, dan dia akan meningkatkan kualiti guru lah. Dan cara untuk mendapatkan data, metodologi mengumpul data, mungkin ujian, situ ada rakaman, soal selidik, temu bual berstruktur, temu bual tidak berstruktur, ataupun dari segi data yang kita peroleh daripada dokumen. Okey cikgu, kita dah buat merhati, kita dah merefleksi, kita dah merancang, kita dah melaksanakan tindakan. Seterusnya apa? Adakah berhenti setakat itu? Tidak cikgu. Setelah kita membuat tindakan, kita buat perhati semula. Perhati semula, itu berdasarkan data yang kita dapat dalam melaksanakan tindakan tadi. Kita perhati dulu, kita perhatikan semula, okey. Kita kena pasti. Kita nak pastikan, kita perhatikan balik, kita nak pastikan adakah objektif kita tercapai atau tidak daripada tindakan yang telah kita jalankan. Ini amat penting. Okey. Sekiranya objektif telah tercapai, kajian berjaya dan boleh kekalkan intervensi tersebut. Maknanya apa cikgu rancang, cikgu dah buat berjaya. Daripada 10 orang tadi yang tak boleh menghafal sifil 8 dah boleh. Dan 10 orang tadi dah boleh hafal sifil 8 dengan lancar. Itu mungkin objektif cikgu, kan? Tetapi sekiranya objektif tidak tercapai, maknanya kalau kata 10 tadi, hanya 2 je, ada 8 lagi tak capai. Di sini cikgu kena ulang balik K1B, maknanya cikgu kena buat refleksi semula. Langkah sebelumnya cikgu akan buat merefleksi balik, iaitu K2B, dan berdasarkan daripada pemerhatian data, kembali membuat refleksi apa yang mungkin telah menyebabkan berlakunya perkara yang diperhatikan di 2A. Maknanya apakah punca menyebabkan objektif tak capai. Di situ maksudnya lah membuat refleksi. Dan bila kita dah kena pasti isu yang berlaku melalui refleksi ke diri, dan kita kena fikirkan, kita kedua berfikir apakah jalan penyelesaian, kita akan masuk terus yang ketiga, iaitu kita merancang bagi kitaran yang kedua. Dan untuk peringkat Johor, negeri Johor, saya menyediakan satu format yang mudah, bukan mudah, supaya cikgu dapat. Kadang-kadang bila saya beri sampaikan tentang kajian tindakan ni, rakan guru akan tanya kepada saya, "Puan, nak mula macam mana? Nak mula dari mana? Nak tulis tu macam mana nak mulakan ayat?" Jadi saya sudah menyediakan satu borang yang punya 4 langkah di situ. Di situ saya bukan ceritakan laporan tapi catatan. Contoh catatan yang pertama adalah contoh catatan dan buat pemerhatian. Di situ saya nyatakan sedikit, perhatikan isu dalam bilik darjah dan perihalkan apa yang berlaku. Saya nyatakan tadi, kita perhati apa yang berlaku dalam kelas kita. Okay? Dan kalau kita tahu, kita baru masuk bagi sekolah menengah, kita baru masuk 2 minggu, dan kita tahu kita berada di dalam norma baru. Kita duduk sorang-sorang muridnya, dan apakah masalah yang cikgu hadapi dalam 2 minggu ini sekolah menengah. Di sekolah rendah dah hampir sebulan, apa yang berlaku dalam kelas. Okay? Cikgu perhatikan, dan kalau mungkin juga cikgu dalam buat ujian analitik atau apa sahaja, cikgu dah ada data dan bagaimana nak membantu
bilik itu, cikgu kena fikirkanlah. Pertama membuat perhatian, kemudian cikgu buat catatan refleksi. Okey, saya isi tempat kosong tu sebagai satu rancangan je untuk membantu peringkat awal bagaimana rakan nak menulis. Kadang-kadang saya diajukan, puan nak tulis satu, nak mula ayat ni tak tahu nak tulis. Jadi saya masukkan dari isi tempat kosong ni. Tapi jangan tinggi 100% cikgu. Itu sebagai satu panduan saja. Panduan saja. Kemudian ketiga, catatan untuk merancang, iaitu kitaran satu siri berdasarkan refleksi. Kita nak merancang, kita nak buat apa? Masalah yang kita kena pasti. Kita nak gunakan kaedah metodologi apa untuk dapatkan data? Dan apakah objektif yang kita nak tetapkan? Ingat cikgu saya ulang semula lagi. Objektif ini tak ada kaitan dengan intervensi yang kita laksanakan. Intervensi yang kita laksanakan mesti untuk mencapai objektif. Dan objektif itu dicapai atau tidak mesti dapat dibuktikan berdasarkan data yang dipersembahkan. Okey? Itu kena. Saya ulang semula. Okey? Intervensi yang cikgu laksanakan adalah untuk mencapai objektif. Okey? Dan objektif itu nak diukur sama ada berjaya atau tidak, kita perlukan data. Secara metodologi, kita gunakan data itu. Adakah melalui ujian, kelas didik, temu bual, dokumen, rakaman atau sebagainya. Okay? Dan saya masuk lagi bahagian merancang. Catatan merancang, mungkin cikgu rancang nak buat aktiviti A, aktiviti B, aktiviti C itu terpulang pada cikgu. Keperluannya bagaimana terpulang kepada masalah objektif yang cikgu tetapkan dan bagaimana cikgu nak laksanakan di dalam kelas nanti. Sebab saya note di situ, bilang aktiviti atau intervensi atau langkah yang nak dijalankan bergantung pada masalah dan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah yang cikgu hadapi dalam kelas. Okey, seterusnya untuk kitaran satu tadi, untuk bahagian yang keempat dalam proses kajian tindakan, saya ulang balik, kita membuat pemerhatian, kita membuat refleksi, kita merancang, dan yang keempat, kita mengambil tindakan. Jadi di sini kalau kita lihat di sini saya telah tuliskan panduannya berkaitan dengan tindakan itu adalah berdasarkan perancangan tindakan yang telah ditetapkan, maknanya cikgu laksanakan apakah intervensi cikgu di dalam kelas. Okey. Ini bergantung daripada apa yang cikgu dah buat di bahagian merancang tadi. Cikgu laksanakan di dalam kelas. Okey. Itu di bahagian melaksanakan tindakan. Dan selepas kita melaksanakan tindakan itu, cikgu membuat pemerhatian semula ke atas tindakan yang cikgu telah ambil. Data kita kutip balik. Jadi kita ambil balik data. Kalau di peringkat awal tadi, di bahagian merancang tadi kita menggunakan dua sumber data, iaitu kita menggunakan ujian dan juga temu bual, maka selepas tindakan kita buat pemerhatian semula sama ada berjaya atau tidak kajian kita itu, kita menggunakan kaedah yang sama, iaitu kalau tadi kita gunakan temu bual, kita temu bual. Kalau tadi kita gunakan ujian, kita ujian. Kalau tadi ujian dengan pemerhatian, kita gunakan ujian dengan pemerhatian. Jangan berbeza cikgu, sebab nanti kita nak bandingkan data sebelum tindakan dan data selepas tindakan. Kita nak uji sama ada objektif itu dapat dicapai atau tidak. Okey, daripada data itu. Sekiranya objektif telah tercapai, kajian tindakan cikgu telah berjaya dan boleh kekalkan intervensi itu, kita buat perkongsian, kita buat pelaporan dan kita kongsikan bersama rakan-rakan kita. Jika sekiranya objektif yang cikgu tetapkan tadi dan cikgu dah ambil tindakan tidak tercapai, maka cikgu akan buat langkah seterusnya, iaitu cikgu akan membuat kita buat pemerhatian semula, cikgu membuat refleksi semula, cikgu membuat merancang semula dan cikgu membuat tindakan. Dia akan gelungan itu ataupun kitaran itu akan berfungsi sehingga masalah cikgu itu selesai. Okay. Yang saya nyatakan tadi, itu bahagian refleksi. Berdasarkan kepada pemerhatian data, imbas kembali, buat refleksi apa yang mungkin telah menyebabkan perkara yang diperhatikan di 2A tadi. Kenapa si punca yang berlaku, refleksikan diri, fikirkan jalan penyelesaian, apakah objektif anda telah tercapai, jika ya, maka anda telah berjaya, jika tidak, buat refleksi kali kedua, merancang tindakan alternatif untuk melengkapkan kitaran 2 dan seterusnya. Cikgu Dan cikgu
merancang dan mengambil tindakan. Itulah kitaran dalam kajian tindakan. Di sini di cikgu lihat di sini di paparan ini dilihatkan bagaimana pelaksanaan kajian tindakan difokuskan pada tahun ini oleh pihak EPRD, itu berkaitan dengan pandemik COVID-19. Okey. Dan kalau kita lihat di situ telah dinyatakan bermula dengan kitaran pemerhatian 1, refleksi 1, rancang 1, tindakan. Okey. Kita perhati dulu. Kita perhatian itu, kalau dulu saya suka gunakan pemerhatian itu, dan kemudian refleksi yang kedua itu kita buat refleksi keseluruhan kajian. Berjaya atau tidak? Capai atau tidak? Di situ ada satu garis. Okey. Jika objektif tercapai, selesai. Maknanya kajian kita selesai. Jika objektif tidak tercapai, kita kena rancang balik. Kena ambil tindakan. Kena perhati. Kita refleksi semula. Dan kalau masih lagi tak berjaya, kita akan rancang balik. Kita ambil tindakan, kita perhati dan kita refleksi. Cikgu boleh lihat warna yang ada di PowerPoint itu menunjukkan bagaimana lengkap satu kitaran, dan jika kitaran itu tindakan itu tidak berjaya, kita akan pergi ke kitaran seterusnya. Itu juga InsyaAllah. Dan pelaksanaan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19 ini untuk tahun inilah fokus bagi pihak EPRD adalah apakah isu utama PDP ataupun PDPR semasa pandemik COVID-19. Okey. Kita nak mula dari mana? Macam mana kita nak buat kajian? Sekarang kita dah bersemuka. Okey. Di sini mungkin saya boleh berkongsi dengan cikgu lah. Sebagai seorang pentadbir di sekolah, saya melihat, kalau kita lihat, terutama bagi mata pelajaran tertentu yang agak memerlu ada bab, konten yang banyak, contohnya kalau kita lihat, saya lebih fokus kepada contoh mathematics. Okay. Bagi murid tingkatan 1 atau tingkatan 2 atau tingkatan 3 atau tingkatan 4, tingkatan 5. Okay. Tingkatan 1 mula naik ke kolom menengah. Okay. Sepatutnya daripada minggu pertama sehingga minggu ke-10 kita berada di PDPR. Adakah kehadiran murid masa PDPR itu, kalaulah contoh daripada minggu pertama hingga 10 itu, dia merangkumi 2 bab dalam matematik. Isunya kat situ, tak semua murid hadir dalam kelas PDPR kan cikgu? Realitinya lah. Okay. Jadi bagaimana kita nak memastikan 2 bab yang murid tadi tu, yang mungkin kalau kita tak ambil tindakan, dia akan tercicir. Dan mungkin bagi subjek tertentu dia akan mengganggu untuk bab-bab yang seterusnya. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Itu mungkin satu idea lah bagaimana kita nak buat kajian tindakan di dalam kelas. Di situ mungkin cikgu boleh buat dibincangkan isu ni bersama dengan rakan-rakan panitia secara PLC dan duduk semeja berkolaboratif, memikirkan apakah tindakan yang perlu dilakukan. Cikgu dalam kelas ni budak tingkatan 1 yang kita tak kenal, tiba-tiba baru nak kenal, kita dah sepatutnya tadi kenal dalam catatan talian 2 bab dalam masa berapa bulan, 3 bulan. Itu kena kita fikirkan. Dan kalau kita lihat di sini, apakah isu utama PDP, PDPR ini adalah bahan yang dibekalkan oleh pihak bahagian juga. Di situ dinyatakan kumpulan murid yang beruntung, kita tahu ada kumpulan murid beruntung dan kurang beruntung. Apa yang perlu kita lakukan? Adakah hak murid untuk menguasai, mendapatkan ilmu, kemahiran itu kita abaikan? Sudah pasti tidak. Itu ada tanggungjawab kita sebagai orang yang profesional untuk membantu mereka. Dan apa cara kita nak selesaikan? Apa cara kita nak tunaikan hak mereka? Apa cara kita nak bantu mereka? Di situ cikgu kena. Itu mungkin ada antara isu yang cikgu boleh tengok dan boleh didengarkan sebagai satu kajian tindakan bagi mata pelajaran cikgu. Okey, di sini dinyatakan apakah isu? Okey. Isu mana yang berkaitan dengan situasi amalan kita? Isu mana yang lebih praktikal untuk kita tangani? Adakah isu ini relevan amalan kita? Isu ini boleh diuruskan. Cikgu, dalam cikgu memilih isu ataupun masalah, cikgu kena pastikan adalah isu yang cikgu boleh uruskan. Okey, cikgu boleh uruskan. Jangan isu yang cikgu tak boleh uruskan menyebabkan mak bapak memang kita tak boleh urus apa. Itu isu kita.
Dalam classroom, murid kita, apa yang kita boleh bantu mereka untuk kita, mereka daripada mereka tidak menguasai, tidak tahu kepada tahu. Sebab kita tadi adalah ejen perubahan. Okey? Apakah isu yang paling penting untuk ditangani dulu? Mana yang paling penting dulu kita nak selesaikan? Kan? Itu kita perlu susun dan kita rekodkan. Kita perhatikan, kita dapatkan data seberapa banyak yang boleh untuk membantu kita melaksanakan tindakan ataupun membantu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid kita. Itu adalah tanggungjawab kita cikgu sebab kita yang berada dalam kelas, kita yang mengajar mereka. Okey, yang tadi tu bab isu. Seterusnya dibekalkan juga oleh pihak bahagian panduan tentang penulisan. Kali ini ditulis pertamanya adalah berkaitan dengan pengenalan. Okey, pengenalan dalam diberi di situ adalah 4 panduan dalam menulis pengenalan itu, iaitu berkaitan dengan konsep, fokus tajuk atau secara umum atau mengikut situasi semasa. Dalam pengenalan tu ada tu, konsepnya apa tajuk kita mesti sebut. Nyatakan kepentingan konsep atau fokus yang dinyatakan dalam tajuk. Apa kita nak fokus? Kenapa kita fokus itu? Mesti ada dalam pengenalan. Kemudian cabaran umum bagi melaksanakan ataupun pencapaian konsep fokus yang terkandung dalam tajuk. Kemudian impak. Kenapa kita pilih ini? Apa impaknya? Cabaran yang boleh diatasi. Apa kaitan dengan hasrat yang diharapkan dalam kajian tindakan? Maknanya kita akan buat ini, apa impak pada diri kita? Perubahan pada diri kita, apa yang kita nak buat, kaitan kita mengajar memberi impak pada diri kita. Okey? Dan diberikan contoh di sini, cikgu lihat dia katakan situ, apakah pola yang anda nampak dalam penulisan pendahuluan ini? Cikgu kalau kita dari segi konsep bahasa lah, dia ada koisi lah antara ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, dia ada kaitan. Cikgu boleh baca kat situ. Contohnya, pada abad ke-21 ini, pelbagai perubahan telah berlaku dalam pembelajaran matematik bagi memenuhi kehendak dunia semasa. Okey, matematik. Topik algebra dalam matematik merupakan satu daripada domain penting yang menjadi asas utama kepada bidang ilmu ini. Penguasaan kemahiran algebra membolehkan murid menguasai kemahiran penyelesaian masalah menggunakan perwakilan dan penaklukan kuantitatif. Bagi memastikan murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam topik ini adalah amat mustahak bagi murid menguasai cara berfikir aras tinggi seperti menganalisis, mentaksis dan menakul. Memumumkan kemahiran berfikir aras tinggi tersebut akan dapat menjelmakan kemenjadian murid yang lebih cemerlang dan mampu mendorong minat mereka untuk mempelajari matematik dengan lebih yakin di masa akan datang. Cikgu tengok itu pola dia, cara menulis pendahuluan. Okey. Sudah ada contoh diberikan. Dan sini saya masukkan satu contoh cikgu. Tadi saya berikan 4 atau 6 borang kosong itu, bagaimana satu kitaran dengan K1A, B, C, D, E. Dan kita tengok dia akan balik 2 A, B balik, tak ada E cikgu, minta maaf. 1 A, B, C, D, kemudian balik 2 A, B, C, D. Okey. Tadi kosong saja, ini contohlah. Saya ambil contoh pada rakan guru sekolah saya yang membuat kajian pada tahun lepas. Saya sesuaikan dengan begini juga. Tajuknya adalah menghafal hafazan menggunakan aplikasi Android, latihan hafazan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey juga ini. Di bahagian pengenalan ini, kalau kita lihat dikaitkan, saya tak pastilah, cuma mungkin ini sebagai contoh saja. Pembangunan pendidikan Malaysia, pelan pembangunan pendidikan Malaysia, sebenarnya ada pelan tu, P1, pelan tertinggal. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 digubal agar kualiti pendidikan yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM. Menerusi pengubalan dokumen standard kurikulum dan pentafsiran untuk semua mata pelajaran. Melalui DSKP, mata pelajaran pendidikan Islam, murid-murid akan belajar tentang Al-Quran, hadis, akidah, fiqh, sirah dan tamadun Islam serta akhlak Islamiah. Mata pelajaran pendidikan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk mencapai hasrat dalam anjakan yang ketiga PPPM, iaitu melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
melalui tajuk Al-Quran, murid-murid akan dapat belajar membaca Al-Quran dan menentukan membuat hafazan ayat Al-Quran. Okay, kan? Dan ada kaitan itu. Kita lihat dia ini yang dikendaki oleh pihak bagian lah. Maknanya di bahagian pengenalan kita nak mengenalkan secara tidak langsung tentang kajian kita tadi. Ini saya ambil contoh. Kemudian di sini saya ambil profil sekolah saya. Contoh cikgu ni contoh okay. SMK Sri Rahmat Johor Bahru. Okay. Saya masukkan juga di situ bilangan murid sekolah saya 1624 murid. Okay. Dengan 1233 murid Islam dan 394 murid bukan Islam. Okay. Dan kita lihat hampir 70% datang daripada keluarga B40, 30% murid yang datang dalam kalangan ibu bapa bekerja sebagai agent kerajaan dan tinggal di kuartus yang telah disediakan. Kemudian kita ada dengan murid melepasi 1,500, kita ada 114 orang guru dengan 23 orang AKP. Dan kalau kita lihat di sini, selain daripada 124, daripada 1,624 itu, kita juga ada 53 orang murid pelajar dalam aliran PPKI, pendidikan khas. Okay, itu cerita sedikit lah cikgu yang dia nak demografi tadi. Kemudian ini dimulakan dengan membuat pemerhatian. Cikgu ini mengajar di kelas 1-4 pelajaran dan nampak di situ ada murid tidak boleh membaca dan hafazan dengan lancar sebagainya. Ini timbul, dia perhatikan dalam kelas bila mengajar, perhatikan buat latihan budak tak boleh dan sebagainya, hafazan dengan guru dan juga rakan-rakan. Kemudian rakan guru ini membuat refleksi. Okay, refleksi itu berkaitan dengan Al-Quran tadi. Dan kemudian dia timbul satu kesedaran, refleksi ini timbul satu kesedaran, budak ini perlu dibantu. Sebab itu kata refleksi tadi akan menimbulkan satu kesedaran, akan menyuntik satu kesedaran bahawa kita perlu membuat sesuatu untuk membantu murid ini. Itu kepentingan refleksi cikgu. Jadi pada tahun lepas, pada Jun bersemoga semula dan memang bila dah lama cuti daripada bulan 3 naik bulan 6, banyak yang memang lagi masalah lah dalam berkaitan dengan hafazan ini, masing-masing dah lupa dan mereka di rumah mereka diajar untuk baca Al-Quran oleh ibu bapa dan bukan guru khas yang memang mahir dalam Al-Quran. Itu antara yang dapat dikesan oleh rakan guru saya yang buat kajian ini. Jadi di sini Ustaz Aswari, rakan guru saya di sekolah Sri Rahmat ini, dia dalam perancangannya dia merancang untuk menghasilkan satu aplikasi Android. Oleh kerana Ustaz ni mungkin dia ada pengetahuan kemahiran berkaitan dengan ICT, maka dia menggunakan aplikasi sebab dia menyatakan bahawa di sini ada kelebihannya, iaitu setiap murid, hampir semua murid ada telefon bimbit, kan? Tidak pada ibu atau bapanya. Okay? Dia menggunakan peluang itu dan anak-anak ini memang ada kepala WhatsApp dan Telegram dengan guru mata pelajaran. Itu peluang yang diambil oleh Ustaz Aswari dalam dia merancang untuk dia mengambil tindakan pada murid-muridnya berkaitan dengan hafazan, dan kisah kajian ini adalah melibatkan ayat hafazan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Dan objektif kajian ini adalah diharapkan murid boleh membaca surah ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah dengan tajwid yang betul lah. Boleh menyebut boleh seterusnya boleh membuat hafazan tembang rasa dengan tanpa bantuan guru atau rakan sekelas. Di sini cikgu kalau kita lihat tanpa bantuan guru atau rakan sekelas, di mana telefon bimbit itu, aplikasi itu yang menggantikan guru di rumah. Okey. Sebab kita tahu di sekolah kita dah, bila norma baru kita dah tak boleh nak rapat lagi dah. Penjarakan 1 meter. Bila start buat di kelas, bila 1 meter, jadi semua bercakap kena suara kuat. Jadi kelas dah jadi berdengung. Sebab itu kena fikirkan keadaan lain. Kan dengan bilangan yang ramai di situ. Jadi untuk kajian kes ini, untuk kajian ketindakan ini, Ustaz memilih 10 orang murid yang memang lemah dan memang perlu dibantu pada jumlah 30 orang murid. Okay. Dan di catatan, Ustaz telah melaksanakan tadi tindakan. Kita telah buat tindakan. Okay. Sekali kalau kita lihat jadual di situ, data telah ditunjukkan bagi peringkat pertama. Okey, dah tentukan objektif tadi. Peringkat pertama, ujian yang pertama lah, kalau kita selalu sebut itu ujian pra lah. Dan Ustaz juga menggunakan
dengan kaedah temu bual bertanya dengan murid bagaimana hafazan yang mereka lakukan, murid memberi respon memang susah dan sebagainya. Okey, dan itu dibuktikan dengan ujian yang cikgu Ustaz jalankan dalam kelas. Dan kemudian Ustaz melaksanakan dia punya aplikasi Android tadi, dan oleh kerana murid berada di rumah, okey, dia menghantar aplikasi ini melalui WhatsApp dan juga Telegram dan email kepada murid saja. Mereka boleh ambil, dan murid boleh berada di dalam telefon, dan memang saya pun ada dalam telefon saya, Ustaz dah tunjukkan, saya pun boleh guna. Okey, kalau saya katakan tadi, murid kata, dia kata memang agak sukar lah kalau kita nak membaca menghafal tadi hafazan tanpa bantuan guru atau rakan. Jadi sekarang Ustaz fikir macam mana, guru tak ada, rakan tak ada, nombor baru, dia kena jauh semua. Jadi yang ada kalau kat rumah tu, yang ada adalah telefon yang boleh dekat. Kita pun selalu tidur dengan telefon. Okay? Itu peluang yang dia ada. Okey, di sini nyatakan oleh Ustaz cara penggunaan aplikasi Android, iaitu di-install, okey, dalam WhatsApp atau Telegram. Kemudian murid akan buat turun, okey. Dan penggunaannya, murid membuka aplikasi dan di situ ada latihan ayat hafazan 1 hingga 5. Murid akan berlatih baca secara berulang dengan menekan butang dalam ayat yang disediakan. Okay. Dan dia boleh dengar, bila dia tekan, dia baca, murid juga boleh mendengar bacaan penuh mula dari awal hingga akhir untuk dia nak ulang balik. Salah ke betul ke, dia boleh ulang. Di sini. Inilah dia gambar bentuk cara aplikasi Android yang dibina oleh Ustaz Aswari di sekolah saya untuk salah satu cara lah untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan hafazan ini dengan SOP norma baru, iaitu kita tak boleh dekat-dekat, kita hanya boleh 1 meter saja. Okay. Dan ini pemerhatian yang dijalankan, dan kita nampak bila ujian B di situ adalah ujian selepas tindakan, ujian A itu sebenarnya jabrah, ujian B itu japos, maknanya selepas tindakan berlaku perubahan. Okay. Dan kita lihat ada hanya beberapa orang murid yang masih perlu dibimbing seterusnya. Dan sebenarnya maklumat yang diberikan oleh Ustaz kepada saya, jika ayat 1 hingga 5 ini telah boleh selesai, mungkin aplikasi yang sama kita boleh masukkan ayat yang lain pula sebagai untuk hafazan yang lain. Okay. Ini saya ulang balik tadi. Okay. Itu bab cikgu saya dah terangkan tentang konsep, tentang pentingnya kajian tindakan, tentang kitaran 1 A, B, C, D, kitaran 2 A, B, dan saya berikan contoh catatan. Saya tak catatkan laporan, cikgu saya catatkan catatan sebab laporan lengkap bentuk yang baru masih belum diturunkan, kita akan turun oleh pihak bahagian. Saya hanya nyatakan membuat catatan. Data-data catatan itu amat penting, cikgu, amat penting kerana bila kita nak buat laporan nanti, kita dah ada data yang diperlukan, terutama berkaitan metodologi itu. Kita nak kena kumpulkan bukti-bukti menunjukkan bahawa kajian yang kita laksanakan tadi memberi impak. Dan di sini saya masukkan juga itu takwim pembudayaan kajian tindakan peringkat daerah Johor Bahru 2021, cikgu, di mana kalau kita lihat pada Mac, okey, pada Mac kita telah menerima penantaran daripada EPRD, kemudian saya telah terlibat di peringkat JPN, kemudian pada 7 April kita telah melakukan penantaran peringkat daerah. Kemudian sepatutnya hari ini, cikgu, hari ini berapa bulan? Hari ini saya cakap hari ini adalah berkaitan hari ini 18 bulan, cikgu. Hari ini sepatutnya saya sebagai JU, saya membimbing, tapi saya akan buat esok untuk saya, dan seterusnya kita akan dia ada ikut numbering bilangan daripada kita membuat pemerhatian, refleksi, kemudian perancangan tindakan, itu ada jadual yang dibekalkan, boleh tengok. Dan kemudian yang terakhir, kalau kita lihat pada Julai, insyaAllah pada Julai 2015 itu perancangannya adalah pembentangan peringkat tindakan kepada ni, persidangan peringkat kekuasaan, tak silap saya pun tak boleh nampak ni, okay. Laporan ke apa tu. Tapi pada tahun ini juga akan dibentangkan di
peringkat kebangsaan, iaitu oleh pihak bahagian. Juga ini perlu dilihat. Saya sebagai JU akan membantu rakan guru lah untuk mematuhi jadual ini dan untuk melaksanakan kerjaan tindakan itu. Okey. Ulang balik sedikit sebelum saya tamatkan, cikgu. Apakah kajian tindakan yang anda akan laksanakan semasa pandemik COVID-19? Guru, laksanakan peranan anda sebagai ejen perubahan. Anda, guru, saya guru, lakukan tugas kita sebagai ejen perubahan untuk anak bangsa kita. Okay? Kitalah pencipta inovasi, kitalah yang akan lahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Guru juga membentuk masyarakat selari dengan perkembangan zaman. Cikgu ingat, kita berdepan dengan anak-anak murid yang akan mengisi untuk memenuhi kehendak tuntutan industri revolusi industri 4.0. 3.0 dah habis, kita akan menghadapi 4.0. Kita perlu sediakan anak-anak murid kita dengan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif. Dan sebagai kesimpulannya, sebagai ejen perubahan cikgu, kita jadilah ejen perubahan yang sebenarnya. Dan untuk merubah orang lain, cikgu, kita perlu merubah diri kita dulu. Kita perlu merubah diri kita. Seterusnya kita mampu merubah 30 orang anak murid di dalam kelas kita kalau jumlahnya 30. Itu yang kita kena lakukan, dan itulah amanah yang perlu kita lakukan, dan saya selalu menyebut itulah hak yang perlu ditunaikan kepada murid kita. Jadi sekian saja daripada saya, daripada SMK Seri Rahmat. Jika ada masalah atau kesalahan tutur kata, silapan, saya mohon maaf. Dan jika cikgu ada kekurangan dan cikgu nak bertanya, kemudian cikgu kita akan bincang seterusnya di dalam grup kita, grup Telegram kita berkaitan dengan pelaksanaan kajian tindakan 2021 bagi daerah Johor Bahru. Sekian, terima kasih dari saya juga di SMK Seri Rahmat Johor.